Pelajaran 2. Okey, pendidikan keselamatan jalan raya. Semalam kita dah tengok di jalan raya ada banyak kenderaan. Kan? Kamu dah tengok. Ada kereta, motor, traktor dan sebagainya. Okey? Kemudian kita dah belajar juga papan tanda. Ya? Kamu dah belajar. Ini papan tanda apa? Berhenti ataupun dilarang masuk. Ini. Siapa ingat? Ini papan tanda dilarang masuk. Okey. Ini papan tanda ada lampu isyarat. Merah. Okey. Berpipi. Merah, kuning dan hijau. Kuning. Ini papan tanda ada lorong basikal. Ya, motor tak boleh masuk, kereta tak boleh masuk. Okey, dan kamu akan lihat ni banyak papan tanda yang lain. Contoh ini ialah kejap. Okey, ini papan tanda hanya untuk orang yang OKU, orang yang kurang upaya. Ini papan tanda apa ni? Kadang-kadang dekat rumah kita boleh nampak. Ada bonggol, ada bumping. Ya, bila ada bonggol, maknanya kenderaan tidak boleh bawa laju. Kalau bawa laju akan terlompat. Ya, ini nampak laser teacher? Papan tanda jalan licin. Hati-hati, tak boleh bawa laju. Ya. Dan ini papan tanda. Oh, di depan ada landasan kereta api. Cucu. Yes. Ada di kawasan-kawasan dalam Malaysia yang ada papan tanda ini. Okey, ini papan tanda apa ni? Gambar macam bukit pecah. Betul tak? Bermakna papan tanda ini hati-hati, di depan ada kawasan bukit yang kemungkinan berlaku runtuhan. Ada tanah runtuh atau batu-batu yang mungkin jatuh. Okey. Kalau ini papan tanda simpang 4. Okey. Inilah papan tanda. Semalam kita belajar kanak-kanak melintas. Ya. Maknanya orang dewasa mesti pegang. Okey. Papan tanda. Dan semalam juga kita belajar macam mana seorang kanak-kanak melintas jalan raya. Kan? Mesti dipimpin oleh ibu atau orang dewasa. Okey. Topik 2 hari ini kenderaan punca risiko. Awas. Awas kenderaan. Awas. Okey. Sekarang are you ready class? Are you ready? I cannot hear you. Are you ready? Ready. Okey, kita nak main teka bunyi. Okey. Semalam teacher cakap semasa kita nak melintas, kita kena tengok papan tanda. Selamat atau tidak. Kemudian kita kena pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan. Ya, itu antara cara melintas. Kena tengok dengan mata, kena dengar bunyi menggunakan telinga. Jadi hari ini kita nak teka bunyi. Okey, 1, 2, 3. Ini bunyi apa kelas? 1, 2, 3. Cuba teka. Okey. Cuba dengar bunyi ini semula. Bunyi apa ni? Bunyi? Basikal. Betul ke bunyi basikal? Yes. Betul. Tepuk tangan siapa yang jawab. Betul. Saya. Basikal. Lajunya. Mana ada basikal laju? Ataupun bunyi apa motor aiskrim. Boleh tak macam tu bunyi motor aiskrim? Kering.
Okey. Yang kedua, ini basikal. Yeay. Lajunya masuk. Okey. Ya. Kita teka bunyi yang kedua. Dengar dengan telinga. Dengar. Shh. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Ya. Beca. Kita tengok. Ya, bunyi motosikal. Siapa yang teka motosikal tadi? Mesti ayah ada motor dekat rumah. Saya ada motor juga. Okey, bunyi yang ketiga. Shh. Bunyi yang ketiga. Mesti ada kanak-kanak melintas. Ataupun ada lembu ke ni dekat depan ni? Kereta. Lembu ataupun ada kambing melintas. Kambing. Lembu atau kambing. Mana? Yes, itu bunyi horn. Bunyi horn. Okey. Yay. Siapa yang teka tu? Okey. The last one. Kejap. Okey, mari. Kita dengar. Then. Horn apa ni? Okey, jom kita tengok. Ada yang teka fan, ada yang teka fan. Apa jawapannya? Lori. Kalau lori panjang, dia trailer. Ingat tak teacher ada semalam? Trailer yang sangat panjang ya. Bunyi dia lebih panjang. Ini ialah Lari lah. last one. Aku cepat. Ni apa ni? Kereta api. Cucu train. Okey. Kereta api. Ini bullet train. Sepatutnya. Thomas. Kereta api Thomas. Okey. Jadi kamu dah faham bahawa bila kita nak melintas, kita berada di jalan raya, kamu kena lihat papan tanda. Okey? Dan kamu mesti lihat dengan mata. Hati-hati, melihat, pandang. Dan kamu dengar bunyi menggunakan telinga. Okey. Jom kita tengok. Siapa nak tengok video? Saya. Tolong fokus. Pandang dengan mata. Dengar dengan telinga. Sekejap ya. Jalan raga. Raya. Raga. Jalan raya. Okey, mari kita tengok Jalan raya. Malang. Jalan. Kemalangan Jalan Raya. Hello. Ya. Kejap lagi kau sampai. Tepi. Oh, tidak.
pada budaya kita. Ya Allah. Punca. Tengok lagi sekali. Nak tengok lagi sekali. Okey. Okey, kamu tengok apa yang menyebabkan kemalangan tadi. Okey, punca-punca kemalangan. Lelaki yang kenderaan kuning tadi, dia telah buat banyak perkara. Lelaki, dengar tak suara teacher? Okey, lelaki pemandu tadi telah buat beberapa kesalahan. Mari kita tengok, inilah kesalahan yang lelaki tadi lakukan. Kemalangan jalan raya. Kemalangan Punca. Okey. jalan raya. Patuhi undang-undang jalan raya seperti memandu melebihi had laju. Ini tengok meter dia. Ya, meter 110 dia buat lebih, dia bawa lebih. Jadi akan menyebabkan kemalangan. Menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Okey. Masa driving, kalau kita sibuk bercakap ataupun kita WhatsApp, mestilah tangan akan steering, akan bawa ke tak betul ya, tak fokus. Okey. Kemudian Okey. okey, kita ulang Tidak sikit, mematuhi Ada 3 perkara utama yang dia undang-undang buat. jalan raya seperti memandu melebihi had laju. Memandu lebih had laju. Menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Guna telefon tak boleh. Kerosakan pada kenderaan. Ini break dia. Tadi ada masalah Kan sebenarnya. pada Okey. Ibu biasanya ayah akan check, betul tak? Akan check kereta. Kereta okey, selamat, jom kita balik kampung. Ataupun okey, kereta semua okey, brake okey, aircon okey, dekat enjin okey. Bila semuanya baik, barulah boleh bergerak. Barulah boleh kita driving, okey, kereta tu. Tapi kalau kita tak check, ya, kalau kita tak periksa kereta, contoh macam ni, kan brake dia rosak. Brake rosak, akhirnya dia tekan brake tapi tidak berfungsi. Itulah akibatnya. kenderaan. Okey. Jadi itulah cerita kemalangan jalan raya yang boleh berlaku. Okey, kelas, cuba tengok gambar ini. Tidak boleh dibuat semasa memandu. Ini gambar apa, kelas? Can you look at the Boleh. Dia makan. Kalau makan coklat tak apa lagi. Makan gula-gula tak apa lagi. Tapi bila dia makan, tangan kanan pegang burger, tangan kiri pegang air. Macam mana nak pegang steering kalau macam tu? Kan? Ini tidak boleh. Yang kedua, memandu tapi mengantuk. Semalam tidur lambat. Aduh, mengantuknya. Tapi saya kena pergi kerja lah. Saya kena pergi kerja. Tengok ni, pakai baju kerja kan. Perbuatan ini adalah salah. Ya, bimbang akan mengakibatkan kemalangan. Dia langgar orang ataupun dia akan langgar tiang pokok. Okay, bahaya. Okey, ini kesalahan menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Jawab call. Tak boleh. Cakap, oh nanti saya call balik, saya driving. Minta maaf. Letak dulu. Okey. Kemudian, cuba tengok gambar ni. Amboi. Ini teacher nak pesan anak-anak perempuan. Okey. Masa driving, tengah tunggu lampu isyarat merah, pakai makeup sekejap. Lepas tu tengok bibir, pin. Kereta dekat belakang pun akan horn kamu. Sebab dia leka, ya, tidak fokus. Ini tidak boleh dibuat. Okey, kenapa ada gambar ubat ya? Kamu nampak gambar ubat? Okey, ini contoh ubat-ubat yang boleh mengantuk.
Ya, bila kamu besar nanti kamu akan lebih faham. Ada sesetengah ubat, Panadol. Bila makan, saya tetap okey. Saya tak mengantuk. Tapi ada sesetengah ubat yang lain, contohnya ubat selsema. Kamu hingus, kamu makan. Ubat selsema sangat mengantuk. Sebab dia bila kamu makan, dia nak suruh kamu tidur sebenarnya, rehat. Jadi bila makan ubat selsema, lepas tu bawa kereta. Bahaya atau tidak? Bahaya kan? So itulah dia ubat selsema. Dan ini apa? Siapa yang boleh nampak gambar ni? Ni seorang lelaki. Ni perbuatan yang tidak baik. Dia meminum arak. Apa-apa minuman yang memabukkan. Bila minum, kemudian jadi pening. Saya mengantuklah. Jadi mengantuk dan pening. Tidak boleh dibuat semasa memandu. Okay, let's see another, ada video yang baru. Bahaya di jalan raya. Okay. Sekejap ya. Okay, kita tengok sama-sama video ini. Bahaya di jalan raya. Cuba tengok apa yang berlaku. Adik-adik, bahaya bermain di tepi jalan. Risiko untuk berlaku kemalangan sangat tinggi. Tepi ni ada jalan raya. Nyawa menjadi taruhan. Bermainlah di tempat Pilihlah tempat yang sesuai untuk bermain. Okey, tengok bermain di padang yang luas. Contohnya seperti di padang. Kerana ia jauh lebih selamat. Kan? Padang yang luas, kamu boleh sepak bola pun akan pergi ke jalan. Waspada budaya kita. Okey. Kan kamu nampak tadi, kamu nampak apa ni? Gambar kanak-kanak video kanak-kanak yang bermain berdekatan dengan jalan raya. Itu ialah perbuatan yang salah. Kerana bila-bila masa bola akan bergulik ke jalan dan kamu akan terus nak kejar. Kamu tak fikir, tak tengok kiri dan kanan. Kamu hanya fikir nak ambil bola dengan cepat. Okey. Jadi, cuba tengok gambar ni. Kan? Okey, tengok gambar ni. Kanak-kanak menangkap bola. Ni kereta biru, ini kereta kuning. Bila dia cuba nak tangkap bola, apa yang berlaku? Pertama, orang yang bawa kereta, pemandu kereta akan brake secara mengejut. Macam tu. Ya, kadang-kadang bila brake mengejut, kereta ni yang akan mungkin terlanggar tempat lain, ya, ataupun yang kedua dia akan terlanggar kanak-kanak tu sendiri. Okey, dan sangat menyedihkan jika dia terlanggar kanak-kanak tu, ya. Cuba kamu tengok gambar ni. Ini seorang lelaki sangat sedih kan? Apa yang berlaku? Dia sudah terlanggar seorang kanak-kanak yang naik basikal. Mungkin kanak-kanak ni naik basikal di tepi jalan. Kan? Bahaya juga naik basikal di tepi-tepi jalan. Okey? Atau mungkin juga orang dewasa ni masa dia memandu, tengok ni nampak botol warna hijau kan? Dia meminum minuman yang membuatkan dia pening, memabukkan. Akhirnya dia terlanggar kanak-kanak ni. Mungkin kanak-kanak ni dah dibawa ke hospital kan? Sebab hanya tinggal basikal, kasut dan helmet sahaja. Okey? So itulah perkara yang kamu kena jaga-jaga. Di rumah kamu juga sama. Bila buka pagar rumah, ada kereta yang lalu. Kereta jiran, kereta orang luar kan dalam taman. Jadi mesti hati-hati.
Ya, kamu takkan tahu dari mana arah kenderaan ni datang. Okey? Okey, mari kita tengok video seterusnya. Ya, boleh dengar suara? Ya. Ada nak tanya soalan? Kamu boleh tanya teacher soalan ya. Siapa nak tanya soalan boleh tanya teacher soalan. Arik nak tanya soalan apa? Harus selalu main kereta remote keluar. Tapi ada jambak kereta adalah di belakang dekat gate. Okey. Itulah. Kalau main, kita akan main kat luar. Biasanya kita main bola, kan? Kita main bola. Kita main bicycle. Adik. Siapa conteng ni? Siapa yang conteng? Saya. Okay. Tak apa, teacher dah padam. Okay. So next, hati-hati ya. Walaupun kamu di dalam kawasan rumah, kamu mesti hati dengan kenderaan. Okay. Okay, kita nak tengok tajuk yang seterusnya. Pimpinlah. Saya masih kecil. Saya masih kecil. Sekejap. Ada drawings. Okay now. Dah padam ya. Okay, pimpin saya. Saya masih kecil. Okay. Adik, bahaya berjalan seorang diri di tepi jalan ni. Adik berisiko dilanggar oleh pengguna jalan raya. Adik perlu berjalan bersama orang dewasa. Pimpin tangan mereka semasa berjalan. Kan lebih selamat. Waspada budaya kita. Drawings. Okay. So, sekejap ya. Sekejapnya video ni. Sekejapnya video ni. Okay, kita ulang semula. Pimpin tangan kerana saya masih kecil. Kan? Saya masih kanak-kanak. Pimpin tangan saya, Mama. Adik, bahaya berjalan seorang diri di tepi jalan ni. Adik berisiko dilanggar oleh pengguna jalan raya. Adik perlu berjalan bersama orang dewasa. Jalan bersama orang dewasa. Pimpin tangan mereka semasa berjalan. Pimpin tangan. Kan lebih selamat. Okey. Waspada budaya kita. Kena waspada, kena berjaga. Okey, jadi inilah yang berlaku. Cuba kamu tengok gambar ni. Tepi jalan boleh main kejar-kejar. Kan? Bermain atau berjalan di tepi jalan raya adalah perbuatan yang salah. Okey? Tetapi jika kamu nak melintas dengan memegang tangan orang dewasa. Ya, ada soalan nak tanya? Ya, nak tanya soalan apa? Saya selalu tengok kiri kanan. Kan? Itu perkara yang betul. Ayah adik nak pergi kedai. Lepas tu dia tengok kiri kanan ayah adik. Ya ke? Bagus. Kiri kanan, kiri balik. Okay? So next, ini last video cara untuk berjalan kaki. Semalam teacher dah tunjuk. Tapi hari ni kita ulang kaji semula. Prosedur yang selamat untuk melintas. Ya, kita melintas berjalan. Ada 5 langkah. Cuba ingatkan semua. Apabila melintas jalan, adik-adik hendaklah melintas mengikut tata cara dan langkah-langkah berikut. Langkah 1, berhenti di bendul jalan dan berundur 1 langkah ke belakang. Sekejap, teacher clear drawing. Apa cantik? Okey, kawan nak tengok. Relax dulu ya. Sekejap lagi kita akan habis. Ya. Tengok video. Langkah 2, lihat ke kanan, kemudian ke kiri, kemudian ke kanan sekali lagi untuk memastikan tiada kenderaan yang datang. Langkah 3, dengar bunyi bagi sebarang lalu lintas yang datang. Langkah 4, fikirkan sama ada selamat atau tidak untuk melintas. Langkah 5,
melintas sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Adik-adik hendaklah sentiasa berwaspada apabila melintas. Adik-adik hendaklah sentiasa melintas jalan dalam satu garis yang lurus dan jangan sekali-kali berlari dan jangan sekali-kali berhenti di pertengahan jalan. Di setengah jalan mungkin terdapat sebuah pembahagi atau lindungan di tengah jalan. Adik-adik hendaklah berhenti di atas pembahagi ini dan lihat sama ada ianya adalah selamat untuk adik-adik teruskan melintas jalan. Ingati, lalu lintas selepas pembahagi jalan lazimnya datang dari arah yang bertentangan. Okey. Kan? Itulah cerita dia. Okey? Jadi kamu tengok dalam video tadi gambar